Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1376, antara paparan utama. Tiada sasatan terhadap dana judi, yakinnya kamu. Ilmu mantik mana yang dikutip pakai sang lebay? Islam sebenar apa yang diperjuangkan PAS? Kini kena mengambang di Parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta maaf secara terbuka mengenai dakwaan Perikatan Nasional PN mendapat sumbangan daripada dana judi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Dan Presidennya Datuk Baljit Singh berkata hasil siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati tiada unsur rasuah termasuk sumber dana oleh parti-parti dalam PN ketika PRU15. Jawapan yang diberi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said semasa persidangan Dewan Rakyat Khamis lalu membuktikan PN berada di pihak benar, bukan seperti mana yang dikatakan oleh kerajaan campuran. Ini menunjukkan tuduhan yang dilemparkan Anwar bertarikh 5 Disember 2022 tidak berasas. Hanyalah untuk menjatuhkan PN dan mengekalkan kuasa sebagai Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan Jumaat lalu. Sebagai respon, Azalina tidak mahu mana-mana pihak memutarbelikkan jawapan beliau di Parlimen tentang siasatan terhadap dana yang diterima PN. Dalam tegas, beliau berkata tidak pernah menyatakan bahawa siasatan tersebut dihentikan atau digugurkan. Kata beliau, jawapan yang diberikan dalam Dewan Rakyat semalam terhadap soalan Ahmad Fazli Syari, PN Pasir Mas, cuma menyatakan bahawa tiada fail siasatan yang dibuka. Dalam jawapan SPRM yang telah saya kemukakan sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri, telah dinyatakan bahawa SPRM telah menjalankan kajian terperinci berkaitan maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, SPRM mendapati maklumat terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu berkenaan. Justru tiada apa-apa fail siasatan dibuka ke atas isu ini. Saya ingin menegaskan bahawa jawapan yang saya berikan dalam Dewan Rakyat bagi pihak SPRM tidak menyatakan bahawa apa-apa siasatan berkenaan dengan dakwaan berhubung perkara ini telah dihentikan atau digugurkan, katanya dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook. Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang berkata tidak wajar untuk mana-mana pihak mempolitikkan atau memutarbelikkan jawapan yang telah diberikan maupun membuat tuduhan-tuduhan tidak berasas terhadap Perdana Menteri. Saya menyeru semua pihak menghormati prinsip rule of law dan tidak membuat kesimpulan melulu atas jawapan yang diberikan di Dewan Rakyat, katanya, seperti dipetik utusan online. Dalam masa yang sama, Azalina berkata selain SPRM, agensi penguatkuasaan lain seperti Polis dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN turut bertanggungjawab serta berkuasa menyiasat sebarang kesalahan jenayah yang dilakukan mana-mana entiti. Undang-Undang Malaysia tidak mempunyai sebarang had masa untuk memulakan sebarang tindakan atas kes-kes jenayah, tegasnya. Ketua Penerangan PAS Khairi Nizam Khairuddin dilaporkan turut menggesa Perdana Menteri memohon maaf secara terbuka susulan kenyataannya sebelum ini yang mendakwa parti dalam PN menerima dana judi semasa kempen PRU15. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak akan membuat sebarang dakwaan tanpa asas berhubung dana pilihan raya umum lalu yang diperoleh PN dikaitkan dengan sumber syarikat judi. Perdana Menteri berkata pengerusi PN Tan Sri Mahyadi Mat Yassin boleh membawa perkara tersebut ke mahkamah jika beliau mahu. Namun perlu terlebih dahulu membaca kenyataan lengkap mengenai siasatan yang membabitkan dana itu. Sila baca kenyataan dengan lengkap dan baru ambil tindakan. Tapi kalau dia mahu bawa terus, silakan. Saya tidak akan mengeluarkan kenyataan kalau saya tidak ada asas atau bukti, kata beliau kepada pemberita dalam satu kenyataan dipetik Harapan Daily. Kelihatannya para penyokong PN begitu pantas bertepuk tangan dengan kenyataan yang dikeluarkan Azalina. Malah pembangkang dilihat laju menyifatkan jawapan bertulis Azalina kepada Ahmad Fadli Syari PN Pasir Mas berhubung status siasatan dakwaan PN menerima dana judi bagi pembiayaan kempen pilihan raya yang lalu menjadi bukti jelas Perdana Menteri
menipu dalam sidang medianya sebelum ini. Sehingga katanya tindakan saman akan dibuat terhadap Anwar. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Silakan kita lihat siapa yang kena. 4 hari lalu, AI Kelantan Sdn Bhd AKSB menjelaskan pemberian sagu hati Aidilfitri yang diberikan kepada kaki tangan termasuk ahli lembaga pengarah adalah bagi membantu meringankan beban warga syarikat menyambut Hari Raya. AKSB menerusi kenyataan di Facebook berkata bayaran itu turut dibuat mengikut prosedur tadbir urus keuangan. Malah ia diluluskan oleh lembaga pengarah iaitu badan tertinggi sesebuah syarikat. AKSB ialah sebuah syarikat sendirian berhad. Amalan memberi sagu hati Aidilfitri kepada ahli lembaga pengarah syarikat dan kepada kaki tangan syarikat adalah amalan biasa sebuah syarikat sebagai keraian kepada ahli-ahli lembaga pengarah dan sebagai membantu meringankan beban warga syarikat menyambut Aidilfitri, katanya. Media sebelum ini melaporkan AKSB dan kerajaan negeri diminta memberi penjelasan berhubung dakwaan pemberian sagu hati Aidilfitri sebanyak RM10,000 kepada ahli lembaga pengarah AKSB baru-baru ini. Pemberian sagu hati itu dipercayai membabitkan 9 ahli lembaga pengarah. Selain setiausaha syarikat didakwa menerima RM2,000 dan kaki tangan masing-masing RM200. Gesan itu dibuat selepas tular notis mengenai pemberian sagu hati yang disebarkan di media sosial sejak minggu lalu. Sesudah itu, AKSB membuat laporan polis berhubung kebocoran dokumen sulit mengenai pemberian sagu hati terbabit. Laporan polis itu dibuat oleh pegawai undang-undang AKSB Muhammad Amin Samsudin terhadap 2 hantaran Facebook yang dimuat naik oleh individu yang dikenali sebagai Wan Mahusin Wan Zain. Sangat betul. Jika ditanya kepada Sang Lebay atau tanya kepada Menteri Besar Kelantan, mereka pasti bersetuju dan bermati-matian akan mempertahankannya. Sepatutnya kalau AKSB nak memberi sagu hati berkenaan, biarlah berbaloi dengan perkhidmatan merah otak ahli lembaga pengarah AKSB. Ini tidak lebih 30 tahun memerintah, masalah air tetap sama. Sedangkan peruntukan beratusan juta ringgit para lebay gunakan untuk membeli emas dan hidup bermewah tanpa memikirkan masalah rakyat. Kenyataan para lebay yang kononnya GLC, kerajaan pun melakukan tindakan yang sama amatlah dangkal kerana merelakan berlakunya salah guna wang negara sedangkan masalah rakyat terbiar. Jika setakat RM5,000 mungkin tidak begitu dipedulikan rakyat, malahan pemberian RM200 kepada para kaki tangan AKSB kononnya untuk membantu meringankan beban sambutan Hari Raya seolah-olah hanya mahu melepaskan batuk di tangga. Daripada memberi imbuhan tidak tentu hala kepada mereka yang kononnya penat memerah otak itu, rasanya adalah lebih baik AKSB menyelesaikan isu tunggakan bil elektrik dengan tenaga nasional berhad yang dikatakan kini mencecah RM35 juta. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Kelantan berpendapat pemberian sagu hati Aidilfitri kepada ahli lembaga pengarah AKSB tidak menepati konsep fiqh aulawiyat. Naib Yang di-Pertua ABIM Kelantan Saiful Nizam berkata hal itu berikutan isu perbekalan air di negeri tersebut masih memerlukan dana yang besar untuk diselesaikan seperti yang pernah diutarakan. Kerajaan negeri dan pengurusan AKSB sebagai syarikat pembekalan air terawat di Kelantan pernah mengakui bahawa mereka memerlukan suntikan dana besar bagi menyelesaikan isu perbekalan air. Seperti siaran sinar harian pada 14 Mei lalu, pengurus besar AKSB Dr. Nazmi Ghazali Azmi menyatakan Kelantan memerlukan keuangan berjumlah RM5.03 bilion untuk penyelesaian dan itu sepatutnya diberikan keutamaan, katanya dalam satu kenyataan akhbar dipetik Sinar Harian. Ujar Saiful Nizam, pemberian itu juga menguatkan lagi jawapan lisan yang bernombor 107 di Parlimen pada 21 Julai tahun lalu oleh bekas Menteri Air dan Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa AKSB berhadapan dengan libat urus yang lemah dan tidak kompeten. AKSB adalah syarikat yang bertanggungjawab sepenuhnya menyediakan dan membekal air bersih kepada rakyat, tetapi secara jelas telah gagal untuk berbuat demikian. Adalah satu alasan yang sangat dangkal untuk pihak pengurusan syarikat mengatakan bahawa sagu hati adalah untuk meringankan beban Aidilfitri, sedangkan rakyat yang merupakan pengguna dan pelanggan menikmati Aidilfitri dalam keadaan tidak ada bekalan air berkarat atau teh tarik berkeladak, malah kadang-kadang berubah menjadi kopi O atau kopi tarik. Kecelakaan apakah ini? Ilmu mantik mana yang dikutip pakai oleh para lebay dan para walaun?
Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di Majlis Ilmu Madani yang diadakan di Masjid Putra. Lebih 18,000 umat Islam dilaporkan turut membanjiri majlis tersebut yang dimulakan dengan salat maghrib berjamaah bersama Perdana Menteri. Kedatangan Perdana Menteri disambut oleh dua tokoh ulama besar dunia Islam, iaitu bekas Mufti Agung Mesir Syekh Profesor Dr. Ali Jumaah Al-Azhari bersama pengasas dan pengetua Dar Al-Mustafa di Tarim, Yaman, iaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hajj. Dalam ucapannya, Anwar menegaskan program itu memberi peluang kepada umat Islam untuk hadir bersama-sama mendengar kupasan penuh hikmah dan bijaksana oleh dua ulama tersohor. Dalam mukaddimah mengatakan inilah maksud negara madani kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan dari segala ibadah serta ilmu dan meletakkan semua dasar pendidikan, ekonomi dan semangat ihsan dan berakhlak serta amanah supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat, katanya, seperti dipetik bernama. Dalam hantaran di Facebook, Anwar berkata pihaknya ingin menjadikan majlis ilmu sedemikian di masjid sebagai pengkalan ilmu, mengangkat nilai rahmah, ihsan, amanah dan akhlak. Semoga nilai ilmu yang disemai seperti majlis ini bukan sahaja akan mengangkat harakat umat Islam dan masa yang sama memberi manfaat masyarakat bukan Islam. Saya ingin menzahirkan penghargaan kepada kedua tokoh besar dunia Islam yang sudi hadir dalam majlis ini. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin dari pelbagai latar belakang yang datang dari seluruh Malaysia dan luar negeri bagi mendengar sendiri mutiara hikmah yang disampaikan oleh kedua ulama ini, katanya, mengulas penyampaian tausiah oleh Syekh Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar. Demikianlah satu daripada pendekatan Anwar untuk memartabatkan Islam di negara ini. Biasalah, takkan walaun dan pecacai Perikatan Nasional nak puji program anjuran Kerajaan Perpaduan. Pemimpin Perikatan Nasional lebih senang melontarkan kata-kata kesat yang menghina usaha Kerajaan Perpaduan untuk memartabatkan Islam di negara ini. Contohnya pada 27 Februari lalu, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak Razman Zakaria menciap di Twitter apabila Islam yang sebenar ditentukan oleh orang bukan Islam. Bila melontarkan tweet tersebut dengan ayat yang tergantung yang mengundang persepsi buruk pembaca yang tidak tahu hujung pangkal naratif tersebut. Sedangkan satu dunia menyaksikan terdahulu dalam bulan yang sama, iaitu 9 Februari, beliau telah memohon maaf kepada Anwar kerana mendakwa Perdana Menteri membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini dan menyokong agenda komunis. Permohonan maaf dibuat Razman di Mahkamah Tinggi Taiping di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Nur Ruwina Muhammad Nordin. Saya ingin menzahirkan bahawa ungkapan saya telah mencetuskan keburukan moral dan menjejaskan reputasi baik yang amat berhormat Anwar serta menyebabkan rasa malu, kerosakan dan kesusahan yang teruk dan tidak terukur. Saya mengambil kesempatan ini untuk menarik balik semua fitnah dan tuduhan yang dilemparkan kepada yang amat berhormat dan menyatakan kekesalan serta permohonan maaf saya yang tidak terhingga atas ungkapan tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi ungkapan itu dalam apa jua bentuk, cara atau sebagainya pada masa hadapan, katanya, seperti dipetik Astro Awani, dan berkata tidak akan mengulangi fitnahnya di masa hadapan walaupun dalam bentuk lain. Namun ternyata Razman mungkir apabila mentohmah bukan Islam yang menentukan kedudukan Islam negara ini. Sedangkan ketika itu Anwar sudah melancarkan Malaysia Madani. Dan hari ini Kerajaan Malaysia Madani meneruskan usahanya memartabatkan Islam menerusi penganjuran majlis-majlis ilmu dengan penyertaan tokoh-tokoh Islam peringkat dunia. Apakah pihak yang menganjurkan majlis-majlis ilmu ini bukan Islam yang sebenar? Apakah Islam sebenar itu membenarkan wakil rakyat Ponteng hadir untuk mesyuarat di sidang Parlimen? Hakikatnya kenyataan dangkal pemimpin PAS seumpam inilah yang menjadi benih takfiri yang merosakkan Islam. Mula-mula kita dengar kisah kera mengambang di Dewan Undangan Negeri Perak daripada Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Kini kita dengar kisah yang hampir sama daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kisah ini lebih lengkap kerana kononnya keadilan menawarkan PAS untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Bagaimanapun, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli menafikan dakwaan Abdul Hadi. Ahli Parlimen Pandan itu berkata pihaknya tidak tahu bagaimana dakwaan itu timbul sedangkan beliau terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan selepas pilihan
pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Saya tak pernah dengar saya adalah antara 3 individu dalam keadilan yang banyak merundingkan pembentukan kerajaan perpaduan selain Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, katanya. Seperti dipetik bernama, beliau amat hairan kerana keadilan tidak pernah menawarkannya kepada Abdul Hadi. Saya tidak tahu ini cerita zaman bila, tapi saya boleh bagi tahu sepanjang saya terlibat dalam pembentukan kerajaan perpaduan, saya tidak tahu langsung tentang perkara ini kecualilah ada sesiapa yang lain. Baru-baru ini beberapa media melaporkan Abdul Hadi sebagai berkata beliau pernah dihubungi beberapa kali oleh orang tertentu kononnya menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Jom Channel percaya ramai penyokong Pakatan Harapan yang merinding apabila mendengar ada pihak yang mahu membawa masuk gerombolan takfiri ini ke dalam kerajaan perpaduan. Adakah Perikatan Nasional begitu kucalana sehingga PAS sanggup menjilat ludahnya sendiri untuk menjadi kera mengambang di atas bumbung Dewan Rakyat pula? Merinding bukan kerana takut, tapi kerana terlalu jijik melihat betapa banyaknya nanah dan lendir kotoran magi hamun yang melekat di jubah ulama-ulama mereka yang perlu disucikan dan tak mungkin dapat disucikan jika cerita Abdul Hadi ini benar. Walaupun politik is a game of possibilities, politik is also a game of power. Maknanya walaupun politik itu permainan pelbagai kemungkinan, ia juga permainan kuasa. Sesiapa yang menguasai politik akan menguasai wewenang untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan terhadap perbuatan pihak tertentu. Mungkinkah ada yang mengharapkan skandal jana wibawa dan kontrak rundingan terus tebatan banjir dibersihkan di bawah kapet dan dilupakan? Atau istilah rasuah distabilkan sebagai sedekah dan tidak boleh diungkit lagi kerana ia sudah menjadi fatwa seorang ulama? Sebagaimana slogan mereka bersih dan stabil atau BEST ketika kempen pilihan raya umum ke-15 dahulu. Apapun Jom Channel, penyokong Pakatan Harapan yang bertukus lumus memenangkan pemimpin mereka tidak akan bersedia menerima gerombolan pengkhianat oportunis seperti ini. Ketika berada dalam Pakatan Rakyat, PAS mengkhianati pihak yang membantunya untuk menang pada pilihan raya umum ke-13 dan hampir menjatuhkan kerajaan Selangor. Mereka juga menolak pemilihan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Menteri Besar menggantikan almarhum Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Kemudian, PAS membentuk Muafakat Nasional dengan UMNO kononnya demi perpaduan ummah. Tetapi mereka mengkhianati UMNO dengan meninggalkan parti itu untuk bersama bersatu bagi mendirikan Perikatan Nasional. Tiba-tiba kedengaran pula PAS nak bersama Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan. Adakah kali ini Perikatan Nasional akan dikhianati pula? Naif sangatlah pemimpin Pakatan Harapan jika mahu bersama PAS yang tidak ada sikap ketaatan kepada persahabatan ini. Selain merancana siri pengkhianatan demi pengkhianatan, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.